Diguna pakai oleh pasukan Todak. Lunox ataupun Harith. Lunox, Harith, Hali pun boleh burst down, boleh dapat perkara yang baik. Tapi tidak sebenarnya. Burst damage juga cuma daripada sudut fizikal sekarang ini diambil oleh pasukan Todak. Ciku guys, hero yang terakhir harapan untuk pasukan Malaysia. Tentang pasukan Onyx Esports. Okey, jadi yes, ini akan Moon menggunakan Gusion. Pernah nampak Moon menggunakan Gusion sebelum ni, sangat-sangat kuat. Tapi kita dah lama tak nampak Moon menggunakan Assassin. Jadi kita tengok sama ada dia masih lagi ada skill kan pasukan Todak. Mereka akan buat role reversal sedikit di mana Marksman akan pergi kepada EXP lane untuk pastikan di mana Momo menggunakan Phobius boleh counter CW yang menggunakan 1-1 dan bukan letak dekat losing lane menentang dengan Boots yang pakai Esmeralda. Oh, seperti apa yang dijangkakan sekarang ini betul apa firasat yang dilakukan oleh Lafel. Mana Phobius akan memberikan satu tekanan kepada 1-1 sebaliknya di bahagian top lane ESP akan letakkan Ciku guys untuk mendapatkan mungkin kelebihan daripada sudut awal game. Let's go Todak! Semula. Disebabkan perubahan lane dekat sini, pasukan Onyx mereka tak boleh nak gerak dengan agresif yang mereka menjangkakan. Tetapi Samot berada dekat kawasan atas, nak punish Ciku guys, dia duduk terlampau depan. Dia menerima banyak damage tapi pada bahagian awal-awal ni, Boots agaknya damage tidak mencukupi untuk jatuhkan Ciku. Ya, dan daripada pasal awal game kita tahu Ciku guys ada damage yang cukup baik dan juga apabila dia mendapatkan Thor 4 memory harus untuk pasukan Onyx lebih berhati-hati. Rival mendapatkan level yang keempat. Sepertinya kelebihan mungkin berpihak kepada pasukan Todak tapi belum lagi terlalu awal untuk kita jangkakan. Moon ada burst damage magic yang cukup besar untuk dia lakukan tapi perlu untuk kepada target yang mencukupi dan betul. Samot sekali cuma banyak damage daripada Rival. Rival boleh menggunakan dia punya Decimate tetapi Flicker telah digunakan. Dan Rival mendapatkan First Blood. Mereka tak nanti, mereka kejar kepada Boots. 4 orang daripada pasukan Todak pergi ke depan. Tapi Boots boleh larikan diri. Tidak! Moon dapat kill kedua untuk pasukan Todak. Dan Turtle akan ada. Tetapi Moon dekat sini, dia punya burst dah tak cukup. Dan Rival dah menggunakan dia punya Retribution. Ya, akan tetapi kita lihatkan lane di bahagian atas pun dah dibersihkan oleh pasukan Todak dan mereka boleh secara berempat untuk pergi berebut turtle tersebut dan ini menyebabkan Kairi mungkin akan berhadapi sedikit kesukaran di mana sekarang ini Ciku guys mungkin akan memberikan bantuan 4 orang juga untuk pasukan Onyx dan kita lihatkan Falling Stamu di bahagian belakang. Ciku guys dalam keadaan yang bahaya libasan, Flicker terus digera pakai dan Thor 4 memory tidak dirasakan sebegitu banyak. Dan pasukan Todak terpaksa untuk berundur sebab rata-rata nyawa mereka berada dalam keadaan yang separuh. Itu adalah pilihan yang bagus. Sebab pasukan Todak saya tak yakin mereka boleh fight. Tapi kita tengok dekat situ Kairi mengejar Rival. Rival berjaya untuk melarikan diri. Yums dan juga Ciku guys telah sampai. Adakah Kairi akan cuba 1v3? Tetapi Drian dan juga Samot dah datang. Mereka akan terus pergi kepada Yums. Yums masih boleh melarikan diri. Energy Eruption yang cukup menjengkelkan Yums. Tertarik dekat situ. Kalau ada damage gila, akan kecundang Yums sebagai kill yang pertama untuk pasukan Onyx Esports. Dan kali ini untuk pasukan Todak mereka memiliki kelebihan daripada sudut kill dan juga gol. Dan untuk anda, kelebihan anda boleh dapatkan dengan menggunakan HSBC adalah mendapatkan RM30 yang akan diberikan sebagai mata wang ganjaran kepada anda. Mungkin anda boleh dapatkan dan memenangi Dyson Pure Cool Purifier. Lagi sekali Turtle akan spawn dekat kawasan EXP lane. Jadi ini menguntungkan Ciku juga kalau dia nak mendapatkan lagi banyak assist dekat tangan dia supaya dia boleh start menggunakan dia punya snowball kat bahagian bawah. Boots. Dia dikejar oleh Moon dan juga Rival. Tunggu untuk dia keluar. Tapi cukup ke tidak burst? Saya rasa cukup. Dia dah tukar lane terus. Dia nampak Boots dekat bahagian ESP dan kepantasan pasukan Todak peka terhadap pengawalan map sekarang ini dan terus dengan Momo pergi ke bahagian top lane untuk menidakkan advantage early untuk Boots berhadapan dengan Momo. Sekarang ini Boots sekarang menerima damage yang cukup besar dan Thor 4 memory mungkin akan dibuka. Ciku dalam keadaan yang bahaya. Itu dia, mungkin kill akan terdapat tetapi damage masih lagi tidak mencukupi untuk pasukan Todak. Ya, dan kita tengok pada bahagian jungle Moon masuk balik ke depan untuk pergi Samot. Tapi Kairi berjaya untuk taunt. Moon cuba untuk melarikan diri dan nombor 16 tidak berjaya dikenakan Yums. Adakah dia yang akan dikorbankan? Tidak. Dia boleh lari. Hampir-hampir saja Moon ditangkap. Ya, tetapi penggunaan ikan distance yang cukup cemerlang sekali. Beliau ibaratnya boleh menjangkakan kedudukan nombor 16 itu akan flicker ke sebelah kanan. Dan dilihatkan Ciku masih lagi mendominasi di bahagian goal lane sekarang ini. Boots mungkin berhadapi kesukaran tetapi Onyx Esports mereka fokus kepada pengambilan turtle mereka yang kedua.
Sekarang ini Turtle telah diambil dan rasanya pasukan Todak mereka tak boleh contest langsung. Onyx Sport mereka akan mendapatkan Turtle. Dan Ciku guys, walaupun dia adalah gold laner tapi sebab perangai dia adalah EXP laner sebenarnya sesuai juga untuk dia menentang dengan Boots. Dan pasukan Todak walaupun mereka tidak berjaya untuk mendapatkan 2 Turtle tapi pasukan Todak mereka masih ada advantage dari segi goal. Macam mana mereka nak lebihkan lagi lead mereka. Moon pada bahagian awal ni dia dah siapkan dia punya Genius One. Kalau dia boleh tangkap siapa, dia boleh mendapatkan kill. Tapi nampak gaya disebabkan Fredrin sebagai seorang jungler susah juga untuk dia masuk. Tapi Yums terus kejar Boots. Mereka akan attempt mendapatkan kill di sini. Dan sekarang ini Boots menerima damage, masih lagi sustain dan itu dia Thorn 4 memory dilindungi oleh Yums di bahagian semak tersebut. Tak mengapa sebab banyak nyawa tarik yang telah didapatkan. Moon pula yang keadaannya sekarang diketuk oleh Samut. Pening sedikit tetapi tiada susulan yang dibuat oleh pasukan Onyx Esports. Ciku terperangkap. Kill yang pertama untuk Drian bagi pasukan Onyx Esports masih lagi belum berakhir. Sekali eagle dipakai oleh Yums. Cewek dikorbankan di bahagian top lane. Satu trade yang menarik dan mungkin Yums akan terselamat atau tidak. Jadi lagi kali win tetapi Flicker akan dipakai untuk menyelamatkan diri bagi seorang pemain pasukan Todak. Kita boleh tengok daripada pasukan Todak. Mereka cuba berkali-kali untuk gang tapi tidak berjaya. Jadikan map ni nampak seperti 2-3, 3-2, alih-alih dekat pada bahagian tengah tak banyak pergaduhan. Ya. Datang pun just macam pok gitu-gitu je. Dia nak lintas je kat situ. Itu mungkin titian yang diguna pakai hanya untuk pergi ke bahagian atas dan juga bawah. Tetapi mungkin fokus yang seterusnya untuk pasukan Onyx dan juga Todak adalah di bahagian Turtle. Tapi lihatkan rotasi yang dibuat oleh pasukan Todak. Mungkin di bahagian atas yang akan diberikan tekanan. Boots yang terpaksa untuk berundur. Lihat 3 orang pemain dekat sini fokus pada turret. Tapi di bahagian belakang ada Kyrie. Yums dalam keadaan bahaya. Cikugas terlalu overstand dekat situ. Tetapi ditarik. Nampaknya begitu baik sekali. Kita lihatkan Cikugas masih lagi hidup. Korban memory juga pakai. Kyrie dikorbankan. Boots tidak mampu menyelamatkan rakan pasukannya rival 2 dalam 1 untuk pasukan negara Malaysia mendapatkan kelebihan. Dan CW dia akan dikejar. Momo ke depan dan HP CW sangat-sangat rendah. Dia kena balik. Pasukan Todak dan juga Onyx. Mereka pisahkan map ini seperti mana saya kata tadi. 2-3 ataupun 3-2. Dan kali ini pasukan Todak mereka menang trade. Hantar 3 orang kat kawasan atas untuk mendapatkan turret. Hantar 2 orang kat kawasan bawah untuk dapatkan turtle. Dan juga berjaya untuk mendapatkan turret. Sekarang ni macam mana mereka agihkan. Macam mana sekalipun pastikan ada protection untuk Ciku guys. Sebab dia nak turret saja. Itu je sebenarnya. Protection juga sukar untuk diberikan kepada Cikugas sebab dia berlaku terlalu agresif. Tapi kalau ada Matilda tadi, tangis sangat cantik. Sekarang ini cewek. Satu lagi hit yang diperlukan. Akan tetapi Samut sekarang ini Moon dalam keadaan yang cukup bahaya. Adakah penyelamatan? Tetapi gagal sebenarnya. Boots sekarang ini telah berjaya melarikan diri dan Cikugas mendapatkan tarik yang seterusnya. Drian pula masuk ke dalam kawasan permainan. Adakah dia akan dikorbankan? Black Shoes juga pakai Cikugas. Masih lagi ada shield yang diberikan bantuan oleh Yums. Kombinasi dan juga chemistry yang kita boleh jaga lagi untuk pasukan Todak di bahagian tengah. Rival sekarang ini di Tonsing. Tapi dia melarikan diri dengan begitu baik sekali. Ya, Moon dia dilakukan kesilapan sedikit bila menggunakan Gusion tapi dia baru saja siapkan dia punya Glowing Wand. Jadi kalau 1 HP saja dia masih boleh mendapatkan kill. Yums dekat dalam game ni banyak kali tertangkap tapi masih lagi selamat. Pasukan Todak mereka ada 2000 goal advantage tapi pasukan ni nampak seperti mereka dah slow lupakan mereka punya laning phase dan start bergerak lebih rapat. Kerana kita tengok mereka bias kepada arah atas. Biar saja Boots seorang-seorang dekat kawasan bawah. Ya, Boots seorang-seorang di bahagian bawah pun tak boleh untuk kita berikan satu rasa selesa sebab Boots bila-bila masa boleh melakukan roaming. Akan tetapi mungkin kelebihan kepada pasukan Todak sebabkan Moon, mungkin lengah sikit Moon. masa. Moon di bahagian belakang. 2 Ceremony Starter dan diberikan kill sekali lagi. Cewek dikorbankan. Inilah masanya untuk pasukan Todak all in mungkin. Tetapi Yums balik semula sebab Ciku guys dah dikorbankan terperangkap sebentar tadi. Dan kali ini masih lagi berterusan team fight. Momo menggunakan diberi pause. Tiada lagi basman untuk kena pasukan nombor 16. Terkena kepada Momo. Yang akan dengan Abrasive Slaughter. Dan kita ingin ingatkan bahawa pasukan Onyx Esports masih lagi mempunyai kelebihan sekarang ini. Daripada sudut pertahanan dan Yums dalam keadaan sekarang bahaya. Moon ditarik semula dengan Guiding Wind. Pasukan Todak ingin mendapatkan Lord mungkin tetapi dalam keadaan yang cukup bahaya sebab Moon terpaksa untuk recall. Saya rasa untuk Lord ni tak bagus untuk kita mati sebab ini hanyalah Elemental Lord. It's not worth it. Kalau boleh dapatkan itu adalah bonus. Buat sekarang ni saya rasa mereka patut cuba untuk menangkan team fight. Drian betul-betul kacaukan Ciku guys. Cuba untuk jatuhkan dia dulu. Ya, dan Cikugas sekarang ini yang menjadi jantung untuk tim Todak.
Yang mana damage daripada beliau di fasa tengah game ini memang cukup memeritkan. Pasukan Onyx harus mendapatkan backline pasukan Todak terlebih dahulu sekiranya mereka ingin sustain kekal di dalam pertempuran. Terutamanya sekarang ini masih lagi berlaku perebutan lot di antara pasukan Onyx Esports. Sekarang ini Rival dia hanya duduk je dekat situ untuk mengancam, untuk memberikan satu mental game kepada Onyx Esports. Ya, mereka nak slowkan saja sebab kita tengok pada bahagian bawah Boots keseorangan diri. Ada Chiku guys tapi saya rasa dia tak nampak Moon dekat situ. Fredrin, Kyrie tengah datang, Moon telah nampak dan ini menyebabkan mereka cakap dah it's not worth it ke belakang terus. So, sekarang ini untuk pasukan Onyx, mereka punya win condition juga adalah CW dan juga Jian. Dan Boots sebenarnya walaupun 0-1, dia berjaya untuk dapatkan kekecewaan dan pasukan Todak. Mereka nampaknya macam nakkan Lloyd ni, adakah mereka akan teruskan? Dia ditangkap, ditemani oleh Chiku guys sekarang ini di bahagian belakang dan ditemani oleh Momo. Tahun depan memori habis saja memakan nyawa Ria di bahagian belakang. Tetapi Momo kita lihatkan satu penggunaan flame shot dan mendapatkan kill sama dikorbankan. Fokus di bahagian tengah sekarang ini. Pertempuran yang berlaku, Kyrie masih lagi ada untuk sustain. Kita lihat CW berkorbankan Chiku guys. Mega kill Kyrie, tiada lagi retribution. Ada lagi mode untuk mengeluarkan burst damage. Boost sekarang ini cuba untuk melarikan diri, tetapi pasukan Todak ada kelebihan yang besar. 2 kematian yang didapatkan oleh mereka untuk mendapatkan lot adalah mungkin pilihan terbaik. Moon 4-0-1, Jian 2-0-0. Jian dan juga Moon, saya rasa Moon berkali-kali cuba untuk tangkap dia tapi tidak berjaya. Dan damage daripada Gusion dah boleh menjatuhkan Esmeralda. Dan lagi dia dah dapatkan dia punya Holy Crystal. Burst damage dah cukup tinggi. Tetapi burn. Dan sekarang ini Moon, dia yang mengambil purple buff. Rival dah tak kisah. I'm good man. Saya dah cukup keras. Saya dah boleh keluarkan damage. Moon 4-0-1, ambil je lah Pak. Moon sekarang ini tak perlukan buff sebab dia dah ada item. Dan item yang dia ada dah dapat burst untuk Drian. Sekarang lihat Shadow Blade Slaughter satu saja dilepaskan. Tidak semua daging terkena, tetapi damage-nya suku hilang untuk Drian. Dengan kelebihan lot yang ada, pasukan Todak harus menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk mereka mendapatkan objektif daripada sudut turret. Dan di bahagian bawah sekarang ini mungkin ada tekanan yang diberikan. Lihat Chiku guys hanya fokus kepada turret saja. Mendapatkannya Kyrie diberikan tekanan dengan Circle Eagle telah digunakan pakai oleh pasukan Todak. Yum sekarang ini ke hadapan tetapi memaksa pasukan Onyx untuk balik semula mempertahankan turret yang mereka ada. Kyrie main dengan sangat bagus, mungkin Frederick kat kawasan jungle, tetapi kita boleh nampak perbezaan besar kalau dia bukan damage dealer, kalau dia bukan the main carry, kalau dia bukan the win condition. Pasukan Onyx, kita nampak CW boleh bunuh Chiku guys kat bahagian belakang. Jadi pasukan Todak mereka kena hati-hati dengan CW. So bila dia dah cukup item, it will spell trouble. Sebab dia hanya perlukan satu saja ultimate, dapatkan kill, chainkan balik. Dan Kyrie mengejar Yums, tapi lagi sekali tidak berjaya untuk dapatkan Matilda. Kena patahkan cewek dengan seberapa banyak usaha yang boleh. Sebab seperti apa yang dikatakan oleh Lafel, apabila dia mendapatkan item mencukupi, tak ada banyak hero yang boleh tadas sekarang ini Kyrie. Dia dihendap oleh 2 orang pemain. Sekali gol kena pakai dan burst damage dilakukan ke atas beliau. Terus dikorbankan sekarang ini, tiada retribution untuk pasukan Onyx Esports. Berita baik, tetapi lot lambat lagi nak muncul. 70 saat lagi. Akan tetapi ini adalah peluang yang cerah untuk pasukan Todak mendapatkan mungkin turret yang seterusnya. Sekarang ni pasukan Onyx, mereka perlukan damage. Mereka perlukan Drian dan juga CW. Frederick bila dah mati beberapa kali, dia akan jadi susah nak sustain kat bahagian hadapan. Boots mengejar Yums dan juga Momo. Tapi seperti mana saya cakap, damage tidak mencukupi. Damage yang diperlukan lagi oleh kedua pasukan sebenarnya. Tetapi cewek yang kita lihatkan fokus itemization 3 telah disiapkan. Demon Hunter Sword, Wind Talker dan juga Corrosion Scythe. Hanya satu saja yang diperlukan. Mungkin dia akan buat Wind Knowledge yang menyulitkan lagi keadaan untuk Chiku guys melepaskan damage kepada marksman tersebut. Tetapi tak mengapa. Ada Moon yang baru saja menyiapkan Genius Wand, Holy Crystal dan juga Glowing Wand yang menyebabkan kebakaran tersebut akan mematikan pasukan Onyx Esports dengan keadaan yang begitu pantas. Selepas ni Moon akan siapkan dia punya Winter Truncheon, menunjukkan yang mungkin dia akan gerak jauh lebih berani selepas ini sebab akan pada satu tahap tak kisah pun kalau Moon mati asalkan dia boleh jatuhkan CW. Kalau dia dapat jatuhkan CW dan juga Drian, dia tak ada dalam team fight pun tak apa, dia dah boleh push. Bagi je Chiku guys untuk keluarkan damage yang selebihnya. Sekarang ni pasukan Todak, mereka mulakan Lord. Ya, mereka mulakan lot dengan keadaan mungkin pancingan yang akan dibuat. Mereka tahu sekarang ini Boots yang akan di-burst down. Lihat Moon. Outplay yang sangat cantik. Dia ada purple buff.
dan terus fokus kepada turret. Dan ini akan mengacau bilangkan pasukan Onyx untuk melupakan lot yang sekarang ini tengah dimulakan oleh pasukan rival. Lihat Winter Racun. Walaupun shutdown didapatkan oleh cewek, akan tetapi lot masih lagi diusahakan oleh pasukan Todak. Sekeliger perlegahan waktu dan masa diperlukan lagi. Ciku guys sekarang ini diberikan fokus, dia dikorbankan, tidak boleh nak buat apa. 3 orang mengepung beliau. Akan tetapi pasukan Todak kehilangan 2 orang pemain. Sekarang ini Kairi cuba untuk menahan, cuba untuk melegakan lagi waktu, menunggu masa bagi rakan pasukannya Onyx Esports untuk pergi ke bahagian lot tersebut, membantu mereka. Lot masih lagi ada nyawa sekarang ini. Cewek masuk ke dalam kawasan pertempuran, menerima damage yang cukup besar. Yum dan Kairi mendapatkan lot yang pertama. 16 telah dibuka tetapi dibatalkan oleh Momo sebentar tadi. Yum ditarik, menarik Momo sebenarnya, tetapi adanya damage yang berterusan dilakukan oleh pasukan Onyx Esports dan pasukan Todak menerima dengan ada 2 kematian. Ya, sekarang ni kalau kita tengok daripada goal advantage, seperti dah tak ada advantage dah Onyx Esports. 13 gol tapi again tak membawa bermakna untuk pasukan Todak dan juga Onyx. Pasukan Todak mereka cuba lagi sekali untuk buat 2-3 di mana 2 dekat kawasan lot, 3 dekat kawasan turret. Mereka berjaya untuk dapatkan 1 inhibitor. Tapi adakah betul-betul worth it? Disebabkan pasukan Todak mereka dah hidup bila Lloyd ni tengah push kat kawasan atas. Trade tu macam okey, tapi mereka dah hilang 4,000 gol. Perbilangan gol yang sangat besar yang mereka hilang. Mungkin daripada sudut gol kita boleh katakan pasukan Todak tidak memiliki apa-apa kelebihan, tapi daripada sudut landing phase, Mega Minion akan dimunculkan kepada pasukan Todak di bahagian bawah, di mana ini akan memberikan tekanan yang lebih sedikit untuk pasukan Onyx Esports dan mungkin kelebihan itu dapat diambil semula advantage oleh pasukan Todak. Sekarang ni pasukan Todak, Moon dia dah menggunakan dia punya Winter Truncheon. Jadi kalau dia nak masuk pun dia kena hati-hati sebab kita boleh nampak CW sepanjang pergaduhan dekat kawasan bawah, pergi ke kawasan Lord, dia dapat menggunakan dia punya crossbow tank 2 kali. Jadi pasukan Todak mereka kena hati-hati, jangan memberikan stack yang percuma kepada dia. Dari segi gol, Ciku Guys dan juga CW adalah bilangan gol yang paling tinggi. Tapi sekarang saya rasa kita dekat dalam tahap team fight. Siapakah team fight yang jauh lebih bagus? Pasukan Todak mereka pisahkan map 2 dengan 3. Adakah itu yang mereka nak kekal lakukan sepanjang ini? Saya rasa agak sedikit sukar sebab sekarang ini kekerasan yang dia ambil ataupun yang ada pada pasukan Onyx. Oh, sekarang ini Yums melakukan kesilapan, adakah dia akan selamat? Flicker dia kena pakai dan tiada lagi nombor 16 dibentangkan. Immortality untuk Yums sekarang tengah pecah dan killing spree diberikan kepada Drian. Terlalu extend terperangkap dekat situ. Pasukan Todak kehilangan 1 pemain. Bahaya untuk mereka. Kita boleh tengok di mana watch party dekat Malaysia dan juga Indonesia. Dua-dua watch party ni nampak muka stres sebab it's a very close game. Awal-awal nampak pasukan Todak berjaya untuk dapatkan banyak advantage. Tapi sekarang ni pasukan Onyx, mereka yang dah memegang map kerana CW dah cukup item. Jadi yang selebihnya tolong set up saja. Ya, set up saja yang diperlukan dan damage boleh untuk disusuli kepada cewek dan juga mungkin Kairi dapat untuk memberikan, bukan, maafkan saya, Drian yang dapat untuk melakukan damage secara penuh. Dan damage yang paling power sekali kalau anda menggunakan Samsung Galaxy A53 5G dengan 16GB RAM dan juga Awesome 5G connectivity. Dan kali ini Moon mungkin akan terperangkap sekali lagi. Kesilapan yang sama tidak boleh dilakukan. Seperti mana Yums tadi yang terperangkap. 3, 5, 4 orang yang ada dalam sebab tersebut menyebabkan Yums tak boleh nak larikan diri. Ya, disebabkan ni mereka dah berkumpul ramai-ramai, susah untuk Moon burstkan. Sebelum ni Boots seorang dekat lane atas ke lane bawah, senang untuk dia datang. Dia keluarkan dia punya full combo. Esmeralda pun boleh dijatuhkan. Kat bahagian tengah, nampak seperti pasukan Todak. Mereka macam nak cuba mulakan perlawanan. Tapi nampaknya Yums tidak dapat target yang dia mahukan. Kerana mereka kena hati-hati, Drian masih ada black shoes. Kalau nampak macam dapat kill pun, sebenarnya tidak. Ya, sebab dia belum masuk boleh. Tetapi sekarang Ibu terperangkap. Adakah dia akan terkorban? Mega kill diberikan kepada cewek terperangkap. Dia ada mobility tambahan agak sedikit lambat dari wing tersebut. Menarik rakan pasukannya Moon menjadi mangsa yang pertama. Dan ruang untuk mengambil lot yang buka untuk pasukan Onyx Esports mengambilnya. Sekarang ni pasukan Onyx mereka dah memegang map disebabkan mereka dah capai mereka punya win condition. Manakala untuk pasukan Todak, mereka punya league game kurang sedikit. Mereka memang kena harapkan proper target selection. Tapi benda tu lagi senang kita cakap daripada nak lakukan. So kita tengok macam mana position daripada pasukan Onyx. 2 orang pada bahagian hadapan. Kemudian ada salah seorang kat kiri ataupun kanan. Blockkan dagger daripada Moon. Jadi kalau dia dapat target sekalipun, akan rugi. Dia masuk je, akan kena taunt. Dia masuk je, kena ketuk dengan Lolita. Jadi dia dah tak boleh nak burst dah.
Dia macam ada 3 bodyguard untuk pasukan Onyx Esports. Nak tangkap bahagian backline pun, mereka sentiasa dikepung. Lihat, CW, dia sentiasa ditemani oleh Samot. Untuk Ryan pula, dia ada satu langkah keselamatan untuk beliau sendiri, daripada Black Shoes boleh digunakan pakai untuk menipu pasukan Todak. Dan kali ini pasukan Todak agak sedikit bingung. Sekiranya mereka ingin mendapatkan damage gila adalah satu kesukaran yang cukup besar. Sebab kalau mereka all out pada satu hero keras sekalipun, ini akan menyebabkan kekurangan disadvantage daripada team fight untuk pasukan Todak. Sekarang ni pasukan Todak nak tak nak mereka kena bersabar pancing untuk pasukan Onyx untuk melakukan kesilapan. Tapi nampak gaya dekat sini. Pasukan Onyx mereka kalau nak autopilot pun dah boleh. Sebab pasukan Todak, Ciku juga saya rasa dia tak boleh nak keluarkan damage yang cukup besar untuk lawan Onyx. Dan sekarang ni Lord pada bahagian atas. Terus charge masuk ke dalam base pasukan Todak. Mereka berjaya untuk dapatkan satu inhibitor. Dan pasukan Onyx Esports mereka kejap pun terpaksa ikan distance ke belakang. Ikan distance ke belakang tetapi dia masih lagi terselamat. Satu lagi kita tarik telah didapatkan oleh pasukan Onyx Esports. Dan Lot telah masuk ke pekarangan. Pintu masuk pasukan Todak sekarang ini. Moon mendapatkan seseorang ataupun tidak sekarang. Burst damage dia lakukan. Dilihatkan menyawa daripada pasukan Onyx Esports. Masih lagi banyak dan benar-benar terkena. 2 winter structure dikena pakai. Dan Momo akan dikorbankan. Satu bangsa pertama, Kairi juga menerima nasib yang sama sebentar tadi. Pertahanan yang boleh dilakukan oleh pasukan Todak. Tetapi harus mengorbankan kesemua inhibitor turret yang dimiliki oleh kontingen pasukan negara Malaysia. Masih lagi belum lagi habis. Cigu guys menerima damage sekarang ini. Tekanan yang diberikan di bahagian bottom lane pasukan Onyx Esports masih lagi mahu untuk memberikan pressure, depression kepada pasukan Todak. Somewhat, I tak tahulah. Tapi dia punya fokus dalam game ni terlampau besar. Dia simpan dia punya first skill untuk ketuk Moon. Sebab setiap kali dia masuk ke depan, dia akan dihentak. Dan itu adalah the biggest difference. Berbanding pada berbagai awal game, Moon berjaya untuk burstkan boot sekalipun. Sekarang ni dah tak boleh. Kalau kita tengok tadi, pasukan Todak mereka berjaya untuk defend disebabkan mereka keluarkan damage yang sangat-sangat besar. Momo terpaksa korbankan nyawa dia sendiri. Tapi saya rasa itu adalah pengorbanan yang ada value juga. Kalau dia dapat bunuh CW, lagi bagus. Kalau tak dapat pun, sekurang-kurangnya Onyx Esports mereka tak boleh nak end. Dan kalau dapat CW tu memang kemenangan yang cukup besar untuk pasukan Todak. Sebenarnya Moon diharapkan untuk menjumpa satu kawasan yang boleh saya katakan one-one tu lalu depan mata untuk dia melakukan burst damage. Tapi agak sedikit sukar lihat dengan ada Samot yang sentiasa mengawali keadaan cewek. Sekarang ini Momo yang berada di bahagian bawah. Adakah dia akan ditemani? Sekarang dia boleh pause telah dibuka. Cewek sekarang ini masih lagi Jawa yang penuh. Cuba menghabiskan game, mungkin memancing satu crossbow tank. Tapi tidak, Momo akan dikorbankan terlebih dahulu. Tanpa crossbow tank dibuka langsung sekarang ini. Onyx mendapatkan kelebihan. Atau mungkin satu distraction yang dibuat dengan mana rival sekarang ini cuba fokus ke bahagian Lord. Adakah dia akan dapatkan? Tidak sebenarnya. Hanya melupakan keadaan tersebut. Dan kali ini Boots masuk dalam semak tersebut. Damage daripada Ciku guys tidak mencukupi. Tahun 4 memori, lihatlah dihalang oleh Samot dengan Goddess Barrier yang dia ada. Pasukan Todak agak sedikit sukar untuk contest slot ini dengan ketiadaan Momo. Saya tak tahu macam mana nak puji lagi, tapi Samot menggunakan Lolita ni perfect gameplay. Tolakkan damage dan sekarang ni rival terima banyak damage daripada CW. Cuba untuk lawan balik tetapi rasanya crossbow tank dah digunakan. Tetapi Winter Truncheon menghalang. Dan Ciku guys, win of nature daripada CW berjaya untuk selamatkan diri dia sendiri. Rival kena lari, Ciku guys dibiarkan keseorangan. Dia punya immortality telah digunakan. Pasukan Todak kena melarikan diri. Mereka hampir saja dapatkan CW tapi win of nature yang selamatkan dia. Oh, satu outplay yang cukup baik. Win of nature terus ditukarkan kepada immortality. Penggunaan item yang dibuat oleh pasukan Onyx, outplay terus gameplay yang dibuat oleh pasukan Todak. Dan sekarang ini memaksa mereka untuk berebut turtle ataupun lot, maafkan saya. Dan sekarang ini Circle Eagle diguna pakai kepada cewek. Tetapi tiada tindakan susulan yang dapat diberikan. Ada Corrosion Sight, Yums dalam keadaan yang bahaya. Kita lihatkan Winter Truncheon diguna pakai. Yums, adakah dia terselamat? Immortality lagi masih ada. Hanya dibiarkan saja untuk dijadikan sebagai korban bagi pasukan Todak. Ya, sekarang ni pasukan Todak mereka kena duduk dekat dalam base. Mereka nak contest Lord ni juga sangat-sangat susah. Sebab bila ke depan, timing tak kena. Kairi boleh taunt mereka. Dan ini mungkin push terakhir untuk Onyx Indonesia untuk jatuhkan pasukan Todak. Push terakhir sekarang ini. Dan pasukan Todak ketinggalan 3 orang pemain. 2 orang ataupun seorang baru yang hidup sekarang ini, Ciku guys. Pertahanan yang cukup sukar dan sulit dapat dilakukan. Mega minion daripada Elemental Lord ini sangat-sangat sukar untuk dijatuhkan. Ibaratnya ada 6 nyawa sekarang ini bagi pasukan Onyx Esports. Ciku guys
hampir saja terkena tetapi fokus pada turret sekarang ini kepada pasukan Onyx Esports dan kemenangan yang pertama untuk pasukan daripada